بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-69. Sesi ini akan mengakhiri praktikal kita ke atas surah Al-Kahfi iaitu 11 ayat terakhir dari ayat ke-99 hingga ke-110. Dalam 8 sesi yang lalu, kita telah membaca peringatan Allah mengenai 4 ujian melalui cerita yang dirakamkan Allah iaitu pemuda Kahfi untuk ujian akidah atau agama, pemilik kebun ujian harta, Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS ujian ilmu dan Zulkarnain ujian kuasa. Dalam sesi lalu, kita lihat kegagahan dan kekuasaan Zulkarnain, raja yang beriman dan adil memerintah antara timur dengan barat. Zulkarnain telah membina satu tembok yang kukuh dari besi dan tembaga yang dapat menahan kemarahan kaum Ya'jud dan Ma'jud. Satu kaum yang ganas membuat kerosakan di bumi. Namun beliau berkata tembok ini akan runtuh satu hari dengan izin Allah. Dan kita lihat apa akan terjadi. Ayat kita yang ke-99, wa tarakna ba'dahum yauma izin yamuju fi ba' wa nufiha fis suri fa jama'nahum jam'a. So, kalau kita lihat ayat ini mempunyai 19 perkataan iaitu wa dan tarakna ba'da dan hum yauma izin yamuju fi ba' wa nufiha fi as-suri fa jama'na dan hum jam'a. So, kalau kita lihat wa ni adalah harfun istinaf, ini memulakan cerita baru. Dan tarakna adalah fi'il madi mabni daripada taraka dan dalamnya tersebut fa'il dan mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mali raf'in. Kami biarkan atau tinggalkan. Ba'da adalah isim mansub dan dia marfun bih lah. Ba'dahum dia adalah mudhaf mudhaf ilaih, iaitu damir bersambung dengan isim ya. Dan sini sebahagian mereka. So mereka ni refer kepada Ya'jud dan Ma'jud. Ya, itu yang kaum yang merosakkan tu. And then yauma izin, makna pada hari itu. Ini adalah zaraf zaman dan maf'ul fih lah. Yang muju adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan maja dan dalamnya tersembunyi fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Bercampur baul. Fi adalah harfu jar, maknanya dengan. Ba'din adalah isim nakirah majrur, makna sebahagian yang lain. So kalau kita lihat di sini maknanya dan kami biarkan atau tinggalkan sebahagian mereka iaitu Ya'jud dan Ma'jud pada hari itu bercampur baur dengan sebahagian yang lain, iaitu apabila tembok yang dibina Zulkarnain runtuh, kaum Ya'jud dan Ma'jud keluar dan dibiarkan berbaur dengan umat manusia dan mereka bermahajalela sebab mereka kaum perosak. Jadi mengikut kisah kaum Ya'jud dan Ma'jud ini keluar dikatakan sebagai tanda hari kiamat. Wa ni adalah harfun ataf, maknanya dan. So, seperti biasalah kalau ada ataf, kita akan ada maktuf. So, maktuf kita adalah nufiha fis suri ni, iaitu apabila ditiup pada sangkakala. Nufiha ni adalah fi'il madhi wa majhul, daripada perkataan nafaha. Dan fi adalah harfu jar, as-suri ni adalah isim ma'rifah samsiah majrur dan dia adalah naib fa'il. Kerana kita dapati kita punya fi'il tadi adalah majhul. Ya. Jadi di sini kita ada naib fa'il yang dizahirkan. Bila kita ada maktuf, nufiha fis suri ni adalah maktuf. Kita punya maktuf alai tadi ni adalah tarakna ba'dahum ni. Ni adalah juga ayat fi'liyah. Jadi sama-sama ayat fi'liyah. Ya. And then fa ni adalah harfun ataf, makna lalu. And then dia seperti tadi juga ada maktuf juga. So maktuf dia jama'nahum ni. Iaitu jama'na ni adalah fi'il madi mabni daripada perkataan jama'ah. Dan dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mahli raf'in. So dan hum ni adalah damir hum lah, maf'ulun bi. Jadi di sini kami telah himpunkan mereka. Yang makna hum sebagai maktuf. So maktuf alai dia sama dengan nufiha fis suri ni.
Jadi ni adalah ayat fi'liyah, ni pun adalah ayat fi'liyah. Jadi sama Dan kalau kita lihat jam'an ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah merupakan maf'ul mutlak. Root word dia adalah jam'ah. Maf'ul mutlak ni selalunya adalah menegaskan fi'il. Jadi kita lihat dia menegaskan fi'il di sini jama'na ni. Jama'na dengan jam'ah. Jadi kita tengok dua-dua ada root word dia sama. Jama'ah dengan jama'ah. Ni kita tengok dia ada macam rhyme. Jadi memang selalu maf'ul mutlak memang cantik. Tapi di sini kalau kita lihat makna di sini, dan apabila ditiup pada sangkakala, lalu kami telah himpunkan mereka semua seluruhnya. Iaitu hari kiamat bermula dengan tiupan sangkakala dan manusia dihimpunkan, iaitu untuk dihisap. Ayat kita yang 100. Wa aradna jahannama yauma izil lil kafirina arda. So, kalau kita lihat ayat kita ini mempunyai 7 perkataan. Wa aradna jahannama yauma izin li al kafirina dan arda. So, wa ni adalah harfun ataf. Jadi seperti tadi juga bila ada ataf kita akan ada maktuf. Maktuf kita aradna ni lah. Itu fi'il madhi mabni daripada perkataan arada. Dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil dengan nun alif atas sukun, tak adanya nahnu fi mahli raf'in. So kami perlihatkan. Maktuf alaihi dia tadi kita ada ayat sebelum ni, ayat 99 jamakna. Jadi dua-dua jamakna aradna. Jadi pattern dia sama Dua-dua adalah fi'il. Dan jahannama ni kita lihat ni adalah isim mansub maf'ul bih, makna neraka jahannam. Dan kami perlihatkan neraka jahannam yauma izin pada hari itu, iaitu hari kiamat ni. Yauma izin adalah zaraf zaman dan maf'ul fi. Li adalah puja, makna kepada al-kafirina ni, orang-orang kafir. Ni isim makrifah kamariyah majrur jamak muzakkar salim, kerana ada waw yanun kan. Dan kalau kita lihat ardan ni, ia adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul mutlak juga di sini. Kerana dia juga menjelaskan apa tu fi'il, menegaskan fi'ilnya. Kalau kita tengok fi'il aradana. Aradana daripada arada kan root word dia. Dan di sini kita aradan ni pun jadi adalah arada juga. Jadi dia juga kita lihat dia rhyme. Cantik tapi cerita dia ni cerita hari kiamat. Jadi ayat ni cantik tapi cerita ni sebenarnya sangatlah menakutkan, sebab di sini Allah kata dan kami perlihatkan neraka jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Dan ayat ke-101, allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Kalau kita lihat ayat kita ini mempunyai 14 perkataan, iaitu allazina kanat a'yunuhum fi ghita'i an zikri ya wa kanu la yastati'una sam'an. So kita tengok allazina ni adalah isim mausul hum dan dia adalah sebagai badal, makna orang-orang yang. So dia badal pada al-kafirina, iaitu orang-orang kafir tadi ayat sebelum ni. Kanat adalah fi'il madhiyah, makna dia daripada perkataan kana ni, maknanya telah menjadi. Yunu adalah isim marfu', dia adalah jamak taksir, dia adalah isim kana sebab kanat ni adalah nawasih. Jadi bila kita ada nawasih, kita akan ada isim kana dan juga khabar kana. So isim kana ni yunu ni, dia disahirkan. Dan hum ni adalah damir hum. Dan yunuhum ni kita lihat adalah damir dengan isim. Jadi dia adalah mudaf ilaihi di sini. Ini apa tu mata hati mereka. Orang-orang yang telah menjadi mata hati mereka. Dan fi adalah harfu jar, makna dalam. Ghita'in. Ghita'in ni adalah makna dalam keadaan tertutup. Dia adalah isim nakirah majrur. Fi ghita'in ni adalah khabar kana kepada isim kana yunu tu, mata hati mereka dalam keadaan tertutup. Sangat mengerikan An adalah harfu jar, makna daripada. Zikri makna mengingati, isim majrul. Ni zikri ada ya ni mengingatiku, adalah mudhaf ilaihi lah sebab damir bersambung dengan isim. Jadi di sini orang-orang yang telah menjadi mata hati mereka dalam keadaan tertutup daripada mengingatiku, iaitu mengingati Allah. Juga di sini maknanya mereka yang kafir tu tidak menerima petunjuk dan kebenaran. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. So lepas ataf kita akan ada maktuf. Maktuf kita adalah kanu ni, iaitu fi'il madhi mabni daripada perkataan root word dia kana.
Dan dalamnya tersembunyi isim kana, iaitu dia ni adalah nawasih yang seperti selalu kita banyak kali dah jumpa ni. Isim kana dia adalah damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Maknanya adalah ya. So bila kita ada biasalah ada isim kana, kita akan ada khabar kana. Khabar kana kita adalah ni yastati'una. Sebelum tu la ni adalah harfu nafi, makna tidak. Yastati'una ni adalah mereka sanggup. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada istata'a. Dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Sebagai khabar kana dan adalah tidak mereka sanggup. Dan kita lihat kanu tadi ni adalah maktuf, jadi maktuf alai dia adalah kanat. Jadi kanat dengan kanu sama kan, dua adalah fi'il. Dan sam'an ni adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih lah. So di sini dan adalah tidak mereka sanggup mendengar, iaitu mereka yang tidak mahu mendengar perintah dan larangan Allah ni. Ayat kita yang ke-102. Afahasibal ladzina kafaru an yattakhizu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. So kita lihat ayat kita ini mempunyai 20 perkataan, iaitu a dan fa hasiba allazina kafaru an yattakhizu ibadi ya min duni ya awliya. Inna na a'tadna jahannama li al-kafirina nuzula. So a ni adalah harful istifham, adakah. Fa adalah harful istinaf, hasiba makna fa adalah maka, adakah maka. Dan hasiba menyangka, fi'il madhi huwa. Dan alazina adalah isim mausul hum. Ni kalau kita lihat ni adalah fa'il yang disahirkan daripada perkataan hasiba, menyangka orang-orang yang kafaru adalah kafir. Fi'il madhi mabni daripada kafara dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. An adalah harfun nasab, makna bahawa. So bila nasab dia akan memansubkan. Ni apa tu fi'il mudhari' ni. Yattahizuna sepatutnya. Tapi apa tu waw nun jadi waw alif, nun telah digugurkan. Ni dia adalah apa tu sebagai fi'il mudhari' mansub daripada perkataan ittahaza. Dan dalam terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Maknanya mereka dapat menjadikan. So adakah maka menyangka orang-orang yang kafir bahawa mereka dapat menjadikan ibadi, hamba-hamba. Isim mansub jamak taksir ni, apa tu dapat, dan dia adalah maf'ul bih di sini. Ibadi ada ya ni, makna ku, hamba-hamba ku. So bila kita ada damir bersambung dengan isim, kita adalah mudhaf ilaih di sini. Min adalah harfu jar, makna dari. Duni adalah isim majrul. Duni ada ya lagi, damir untuk ana, untuk aku, makna selain aku ni juga. Jadi mudhaf ilaih juga di sini. Auliya ni adalah isim mansub, jamak taksir, dia adalah maf'ul bih sani. So kalau kita lihat di sini, maknanya hamba-hambaku dari selain aku sebagai penolong. Yang Allah membangkitkan semula mengenai perbuatan syirik, itu mengambil selain Allah sebagai penolong ni. Jadi Allah memang sangat marah, murka sebenarnya. Apa tu adalah harfun nashi. Selalunya bila ada nawasih ni, kita akan adalah isim ina dan juga khabar ina. So isim kita ina kita adalah damir nahnu ni lah. Sesungguhnya kami. Kami sini Allah lah. A'tadna adalah fi'il madhi mabni daripada a'tada. Dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil dengan alif atas sukun tak adanya nahnu fi mahli raf'in. Dia adalah sebagai khabar inna. So isim inna na, a'tadna ni adalah khabar inna. Kami telah sediakan. Jahannama, neraka jahannam. Ni isim mansub, dia adalah maf'ul bih dan dia adalah mamnu' minas saraf. Dan li ni adalah harfu jar. Ini makna bagi al-kafirina ni orang-orang kafir. Isim ma'rifah kamariyah majrul, jamak muzakkar salim, dan nuzulan sebagai tempat tinggal. Ini adalah isim nakirah mansub, dia maf'ul bih sani. So sesungguhnya kami, ya Allah, kami telah sediakan neraka jahannam bagi orang-orang kafir sebagai tempat tinggal. Auzubillah min zalik. Ayat kita yang ke-103. Kul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu kul dan hal nunabbi'u dan kum bi al ahsarina a'mala. Kul adalah fi'il amar mabni pada perkataan qala
Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir, tak adanya anta. Katakanlah, iaitu Allah menyuruh, memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, dan hal adalah harfun istifham, adakah. Nunabbi'u ni adalah fi'il mudhari' nahnu daripada nabba'a, dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir, tak adanya nahnu fi mahli raf'in. Kami kabarkan. Kum adalah damir antum maf'ul bih lah. Dan bi ni adalah harfu jar, makna tentang. Al-ahsarina adalah isim makrifah kamar majrur, jamak muzakkar salim, tentang orang-orang yang paling rugi. Amalan adalah amal-amal perbuatannya. Ini adalah isim nakirah mansub, dia adalah tamyiz. Itu dia menjelaskan orang-orang yang paling rugi, apa dia amal-amal perbuatannya. Di sini katakanlah, wahai Muhammad, adakah kami, iaitu Allah ni, kabarkan kepada kamu, pada Nabi Muhammad, tentang orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya. Jadi di sini Allah memberi peringatan mengenai orang-orang yang beramal tetapi rugi. Auzubillah min zalik lah, jangan sampai masuk dalam kumpulan ni. Ayat yang ke-104. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. So kita lihat ayat ini mempunyai 14 perkataan, iaitu allazina dan dhalla. Dan kita tengok apa tu, ada sa'yu, dan hum, dan fi al-hayati ad-dunya wa hum yahsabuna anna hum yuhsinuna, dan sun'a. So kita lihat al-lazina ni adalah isim mausul hum, dan dia adalah badal kepada al-ahsarina tadi, iaitu orang-orang yang rugi. Ini adalah orang-orang yang dhalla. So, orang-orang yang rugi itu adalah orang-orang yang telah sia-sia. Apa tu, ni dhalla ni adalah fi'il madhi wa. Dan sa'yu ni adalah isim marfu', dan dia adalah sebagai fa'il. Sebab dia adalah marfu' ni, dan kita tengok dia fa'il yang dizahirkan ni. Dan sa'yuhum, dia dengan damir ni, damir hum, dia mudhaf ilaihi lah di sini. Dan usaha mereka. Dan fi ni adalah harfu jar, makna dalam, al-hayati, kehidupan, iaitu isim makrifah kamariyah majrur. Dan ad-dunya ni adalah isim makrifah kamariyah majrur juga, dia adalah sebagai na'at di sini. Ni kita lihat apa tu makna dunia, kehidupan dunia. So dunia ni sebagai na'at, man'ud dia ada al-hayati ni, sebab dua-dua adalah isim makrifah kamariyah majrur. So kita lihat makna di sini, orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia. Kalau kita lihat, kalau kita dengar ustaz-ustaz kata siapa yang sia-sia amalannya, itu orang yang beramal tidak mengikut cara yang betul. Dan mereka yang mengerjakan amal yang batil, yang tidak sesuai dengan syariat, atau melakukan perkara-perkara yang menghakis amalan seperti riak, sifat menunjuk, suka dipuji dan lain-lain. Auzubillah min zalik. Waw ni adalah harfun waw haliyah, makna sedang. Bila kita ada waw haliyah, selalunya kita ada hal. Hal ni adalah hum yahsabuna ni. Sedang mereka menyangka. Mereka ni adalah orang yang apa tu, yang al-hasir, orang yang rugi tadi ni. Iaitu hum ni adalah damir hum mubtada', and then yahsabuna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan hasiba, dan dalam terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli rafi'in. Yahsabuna ni adalah sebagai khabar. Mubtada' hum, yahsabuna ni adalah khabar dia. Mereka menyangka. Dan anna ni adalah harfun nasi dan taukid. So kita lihat bila ada harfun nasi, kita akan ada, bila itu nawasih, kita akan ada isim anna dan juga khabar anna. So apa tu, untuk isim anna kita adalah hum ni, iaitu damir hum. Dan yuhsinuna ni, mereka sentiasa betul. Mereka, dan ini adalah fi'il mudhari' hum daripada perkataan asana. Dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahli rafi'in. So di sini sun'an adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul bih lah. So maknanya mereka sentiasa betul. Yuhsinuna sun'an, dia adalah khabar anna. So di sini kalau kita lihat, sedang mereka menyangka. Mereka menyangka ni hal tadi, iaitu dia menceritakan ketika mereka mensesiakan amalan mereka tu, mereka menyangka mereka betul, bahawa mereka sentiasa betul perbuatannya. Padahal sebaliknya mereka adalah orang-orang yang tidak diterima amalannya. Dan ayat ke-105.
Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kita lihat ayat ini mempunyai 22 perkataan, iaitu ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'malu minhum fala nuqimu lahum yauma al-qiyamati wazna. Kita lihat ulaika ni adalah isim isyarah, adalah mubtada. Mereka itulah. Alazina adalah isim mausul, hum dia adalah khabar, mubtada dan khabar ulaika ni. Itu mereka itulah orang-orang yang kafaru, kufur ingkar. Fi'il mabni adalah fi'il madi mabni, dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in. Bi ni adalah harfu jam, makna terhadap. Ayati ni adalah isim majrul, jamak muannas salim. Bi ayati rabbi ni adalah mudhaf ilaih lah, ayat-ayat Tuhan. Ni rabbi ni adalah isim majrul. Rabbihim ni adalah mudhaf ilaih jugalah juga. Damir dengan isim kan, Tuhan mereka. So di sini mereka itulah orang-orang yang kufur ingkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Liqa'i makna pertemuan dengan. Dia adalah isim majrul. Kita dapati dia adalah mudhaf liqa'ihi ni. Dia bertemu dengan damir. Jadi di sini mudhaf ilaih lah ni. Damir huwa ya. Akan pertemuan dengannya, iaitu Allah lah ni. Dan fa ni adalah harfun ataf. Di sini tadi sebab kita lepas ataf, liqa'ihi ni pun adalah maktuf. So maktuf kita, maktuf alai kita ayati rabbihi ni. Iaitu liqa'ihi dan ayati rabbihi. Dua-duanya adalah syibu jumlah ya, jadi sama. Fa ni tadi saya tersebut itu harfun ataf, makna maka. Habitat, ia gugur. Ini adalah fi'il madhiyah, iaitu kalau sebab kenapa dia fi'il madhiyah, kerana kita lihat a'malu ni, iaitu isim marfu' dan dia adalah jamak taksir. Dia adalah fa'il yang dizahirkan daripada habitat ni ya. Ni kalau kita lihat kerana dia jamak taksir, jadi dia adalah jatuh sebagai mufrad muannas. Jadi itu guna habitat ni, itu fi'il ya, fi'il madhiyah, dia adalah mufrad muannas. Jadi dia itulah selaras. Dan maka ia gugur amal-amal hum ni mereka. So kita lihat hum ni adalah damir hum dan dia adalah mudhaf amaluhum. Dia adalah damir dengan isim, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Jadi di sini Allah kata orang yang kafir, yang kufur kepada ayat Allah dan tidak percaya kepada hari pembalasan, amal mereka menjadi gugur tu, makna dia kosong ya. So amatlah menakutkan. Auzubillahi min zalik. Dan fa ni adalah harfun ataf, maka. So seperti biasa kita ada maktuf. La ni adalah harfun nafi, tidak. Nuqimu, kami akan tegakkan. So nuqimu ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada aqama, dan dalam terdapat fa'il damir mustatir takdirnya nahnu fi mali rafi'in. Maka tidak kami akan tegakkan, kami ni Allah Dan lahum ni jauh majrur lah untuk mereka. Yauma pada hari. Dia adalah zarf zaman, dia yaumal qiyamah ni. Dia mudhaf ilaih lah. Dua isim bergandingan kan, pada hari kiamat. Wazna, timbangan. Itu adalah isim nakirah mansub. Dia adalah maf'ul bih di sini. Maka tidak kami akan tegakkan untuk mereka pada hari kiamat timbangan. Iaitu Allah tidak memberi nilai kepada amalan mereka dan ia tidak memberatkan timbangan. Ayat ke-106. Zalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhazu ayati wa rusuli khuzwa. So, kita lihat ayat ini mempunyai 15 perkataan. Iaitu zalika dan jazaa'u dan hum jahannamu bima kafaru wa ittakhazu ayati ya wa rusuli ya khuzwa. Zalika ni adalah isim isyarah huwa dan dia adalah khabar. Di sini mubtada dia mahzuf. Demikianlah. Jaza'u ni adalah isim marfu' dan dia juga kita lihat marfu' dia adalah mubtada di sini. Dia jaza'uhum, dia mudhaf ilaih lah sebab dia isim dengan damir kan, damir hum ni. Demikianlah balasan pada mereka. Dan jahannamu, neraka jahanam. Ni adalah khabar kepada mubtada jaza'u ni tadi Jaza'uhum jahannam. Balasan mereka neraka jahanam. Ni isim marfu'.
mamnu nasaraf juga ni. Bi adalah harfu jar, makna disebabkan. Ma ada apa yang dia isim masdariyah. Dan kafaru ni adalah fi'il madhi mabni daripada kafara, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mali rafi'in. Sebab kita ada isim masdariyah ni, jadi ma kafaru ni adalah masdar muawwal. Dan di sini demikianlah balasan pada mereka neraka jahanam disebabkan apa yang mereka kufur ingkar. Wa ni adalah harfun ataf makna dan. Bila ada ataf kita ada maktuf. Maktuf kita adalah ittahazu ni. Itu dia adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan ittahaza, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mali raf'in. Dan mereka menjadikan dan ayat, dan dia maktuf ittahazu ni jadi maktuf alai dia kafaru ni. Jadi dua-dua adalah fi'il. Ayati ni adalah isim mansub, dia maf'ul bih lah ayat-ayat. Dan ayati ni ada ya di sini. Jadi dia adalah damir ana di sini, jadi mudhaf ilaih lah. Ni ayati ni adalah maf'ul bih tadi ya. Dia adalah jamak muannas salim juga di sini. Ni kalau kita lihat ayat-ayatku, mereka menjadikan ayat-ayatku. Wa ni adalah harfun ataf dan rusuli rasul-rasul, rusuli rasul-rasulku. Jadi kita lihat ataf, jadi maktuf kita adalah tu rusuli ni. Dia juga adalah isim mansub sebab dia ataf kepada ayati ni, yang menjadi isim mansub sebab dia maf'ul bih di sini kan. Jadi walaupun di sini rusuli ni, walaupun kita lihat dia baris kasrah kerana dia meraihkan ya ni. Begitu juga ayati ni, dua-dua ni sebenarnya. So di sini rusuli ini juga kita lihat dia bersambung isim dengan damir, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Rasulku. Dan huzwa ni makna ejek-ejekan kan, dia adalah isim nakirah mansub di maf'ul bih sani. So di sini dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai ejek-ejekan. Ayat ke-107. Innallazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. So kita lihat ayat ini mempunyai 12 kataan. Ya. So inna allazina amanu wa amilu as-salihati kanat lahum jannatu al-firdausi nuzulan. So inna ni adalah harfun nasih lah dan taukid. Bila dia nawasih, makna sesungguhnya ni kita akan ada isim inna. So isim inna kita allazina ni lah isim mausul hum sesungguhnya orang-orang yang. Dan amanu ni adalah fi'il madhi mabni dan dia adalah dalamnya tak terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in di sini. Orang-orang yang mereka beriman. Wa ni adalah harfun ataf maknanya dan amilu ni adalah fi'il madhi mabni daripada perkataan amila, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun tak adanya hum fi mahli raf'in. Dia adalah maktuf kerana lepas ataf waw ni So maktuf alai dia amanu ni. Amanu amilu. Sama kan patternnya. As-salihati ni adalah isim makrifah samsiah mansub. Kerana dia maf'ul bih. Dia adalah jamak muannas salim. Jadi dia mansub dengan kasrah di sini. Di sini makna sesungguhnya orang-orang yang mereka beriman dan beramal soleh. Tadi kita ada isim inna tadi kan. Inna allazina kafna amanu ni. Itu orang-orang yang beriman. Jadi allazina ni tadi menjadi isim inna. Jadi dia punya khabar inna ni kat sini ni. Kanat lahum jannatul firdausi ni. Semua sekali. Dan dia adalah terdiri daripada kanat iaitu nawasih lah. Dia fi'il madhi mabniyah. Dan kita lihat bila ada nawasih dia akan ada juga khabar kana dia dan juga isim kana di sini. Tapi di sini kita lihat apa tu lahum ni sebab dia jawab majrur kan. Selalunya dia akan jadi khabar kana muqaddam. Dan dia punya isim kana jadi isim kana muakhar ni jannatul firdausi ni iaitu syurga firdaus bagi mereka itu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ni tadi. Ni kita lihat apa tu jannatu ni adalah isim marfu jamak muannas salim. Ni dia adalah jannatul firdausi ni adalah mudhaf ilaih lah sebab
dua isim bergandingan kan. Al-Firdausi ni adalah isim makrifah kamariyah majrur. Ini nuzulan ni adalah maknanya sebagai tempat tinggal. Dia adalah isim nakirah mansub, dia adalah tamyiz. Iaitu dijelaskan yang kabur itu Firdaus tu sebagai tempat tinggal untuk orang-orang yang beramal dan beriman dan beramal soleh ni. So adalah bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Amin. Mudah-mudahan kita dapat balasan begini ya. Ayat ke-108, khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. So kita lihat ayat kita ini mempunyai 8 perkataan, iaitu khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. So khalidina adalah isim mansub dan jamak muzakkar salim daripada perkataan khalada. Dan dia adalah hal iaitu menceritakan keadaan mereka yang masuk syurga tu kekal, mereka kekal. Dan fiha ni adalah jawab majrur di dalamnya, itu dalam syurga. La ni harfu nafi, makna tidak. Yabghuna fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan bara. Dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mim mutasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali rafi'in. Makna mereka ingin. Anha ni adalah jawab majrur lah daripadanya. Dan hiwala ni adalah berpindah. Isim nakirah mansub lah. Di sini mereka kekal di dalamnya dan tidak mereka ingin daripadanya berpindah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat ni ya. Ayat kita yang ke-109. Kullau kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Kalau kita lihat ayat kita ini mempunyai 25 perkataan, iaitu kul lau kana al bahru midadan li kalimati rabbi ya la nafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi ya wa lau ji'na bi mislihi madada. Kul ni adalah fi'il amar mabni, katakanlah kan, ni pun memang selalu kita jumpakan lah. So, Allah apa tu, katakanlah wahai Muhammad. Lau ni adalah harfun syarat, maknanya kalaulah. Bila ada harfun syarat kita akan ada ayat syarat, iaitu ayat syarat kita ni kanal bahru midadan ni sebenarnya. Kana ni adalah fi'il syarat, dia adalah fi'il madhi wa, and then tu sebab dia adalah nawasih, kana nawasih kan selalu. Dan dia ada isim kana dan juga khabar kana. So isim kana kita ni al-bahru ni, iaitu isim makrifah kamariyah marfu', dan makna lautan. Kalaulah menjadi lautan. Midadan ni adalah isim nakirah mansub, bila masuk khabar kana lah, dia adalah makna tinta di sini. Katakanlah wahai Muhammad, kalaulah menjadi lautan tinta atau dakwat kan. Dan kita lihat sini li ni adalah harfu jar untuk kalimati, menulis kalimah. Ya, isim majrur jamak muannas salim, dia adalah mudhaf di sini. So di sini katakanlah wahai Muhammad, kalaulah menjadi lautan tinta untuk menulis kalimah. Rabbi, kalimat tu Rabbi kan, maknanya dia ada mudhaf ilaih lah ni. Isim majrur lah, kalimah Tuhan. Ni yi, Rabbi, ni yi ni adalah damir anas. So jadi damir dengan isim, jadi adalah mudhaf ilaih lagi sekali lah ni. And then Tuhanku. La ni adalah betul harfun rabitah dan jawab syarat, makna tentu ya. And then bila ada harfun jawab syarat, kita akan ada jawab syarat kat sini. Nafidal bahru ni, habis lautan. Iaitu nafida adalah fi'il madhi wa, and then al-bahru ni adalah isim makrifah kamariyah marfu', dia adalah fa'il yang dizahirkan. So di sini kita lihat jawab syarat dia kepada ayat syarat tadi, lau kanal bahru midadan kan, kalaulah lautan jadi tinta, jawab dia habis lautan. Tuhanku tentu habis lautan, ni tadi kalimah Tuhan kan. Qabla, sebelum, zaman maklum fi an harfun nasab akan tanfada. Tanfada ni adalah fi'il mudhari' mansub lah. So lepas tu harfun nasab ni ni adalah untuk hiya ni, akan habis, tak sebelum akan habis kalimat tu, ada kalimah-kalimah, iaitu isim marfu' jamak muannas salim, dia adalah fa'il juga yang dizahirkan, dan dia juga kalimat tu rabbi mudhaf ilaih lah. Kalimah-kalimah Tuhan, Tuhanku, Rabbi ni, jadi lagi satu mudhaf ilaih di sini.
Jadi Allah kata apa tu, lautan tu tak akan habis sebelum kalimah Tuhan dapat ditulis. Dan kita lihat wa ni adalah harfun ataf. Bila ada ataf, kita ada maktuf. Maktuf kita ni adalah lau jikna ni, iaitu harfun syarat lau. Makna walaupun, and then jikna adalah fi'il madhi mabni. Dalamnya tasbih fa'il, damir mustasir dengan nun alif atas sukun, takdirnya nahnu fi mali raf'in. Dia adalah fi'il syarat di sini, ya, jikna. So kalau walaupun kami tambahi maktuf dia. So maktuf alai dia tadi adalah lau kana. So lau kana dengan lau jikna. Sama kan patternnya? B ni adalah harfu jar, makna dengan, and then misli isim majrul, dia adalah dengan sebanding dengan, mislihi dia damir huwa ni dengan isim, jadi mudah mutafik lailah di sini. So kalau kita lihat apa tu madadan, adalah tinta ni maknanya. Dia adalah isim nakirah mansub, dia berfungsi sebagai tamyiz sini, iaitu dia menjelaskan, iaitu yang ditambah dengan sebanding ditambah tu apa adalah tinta, ya. Di sini, dan walaupun kami tambahi dengan sebanding dengannya tinta, iaitu apa tu kita lihat Allah kata walaupun semua lautan tu dijadikan dakwat atau tinta, tak habis. Walaupun tambah lagi lautan, tak habis juga kalimah Allah. Itu nak menunjukkan ilmu Allah itu sangat luas. Kalimah di sini bukan terbatas kepada kalimah dalam Al-Quran saja dan kitab-kitab yang diturunkan kepada manusia, tetapi melangkaui di luar jangkaan akal manusia sebenarnya. Kerana Allah memerintah semua makhluk yang diciptanya termasuk malaikat dan seluruh alam. Jadi memang banyak kalimah-kalimah yang kita manusia yang tidak terjangkau, ya. Lagi satu, tadi kita ada ayat syarat. Di sini jawab syarat tu apa tu kita lihat kami tambahi dengan sebanding dengannya tu kan. Jadi tak payah nak jawab syarat. Jadi perkara yang memang pasti. Ya, walaupun Allah tambah, tapi memang apa tu tak dapat dia menulis dia habis, walaupun tambah habis, kalimah Allah tu tak habis. Jadi perkara yang pasti, jadi dia tak perlukan jawab syarat. Ayat kita yang terakhir iaitu ayat ke-110. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. So kalau kita lihat ayat kita ini mempunyai 34 perkataan. Banyak sikit. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ila ya annama ilahu minkum ilahun wahid. Fa man kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Qul ni adalah fi'il amar mabni, banyak kali dah ni. Katakanlah wahai Muhammad. Innama ini adalah kafatun dan makfutatun, iaitu dan taukid. Itu ni adalah rangkaian. Kita dah jumpa ni sebelum ni. Iaitu rangkaian dua harfun, iaitu harfun nashi inna dan juga harfun nafi ma. Yang menyebabkan harfun nashi inna ni tak berfungsi. Jadi tak seperti biasa. Jadi di sini kita tak akan, selalunya bila kita ada harfun nashi, kita ada isim inna dan khabar inna. Tapi di sini tidak ada. Sebab dia dah jadi kafatun makfutatun, ya. So di sini maknanya sesungguhnya hanyalah ana, akulah, damir ana mubtada di sini. Basyarun ni jadi kabarlah, dia isim nakirah marfu. Kita tengok sini. So mubtada dengan kabar ana, aku seorang manusia. Allah suruh Nabi supaya merendah dirinya, aku seorang manusia, mislu seperti kamu. Mislu ni adalah isim marfu, dia adalah na'at di sini. Mislu dengan basyarun ni, dia mislu ni na'at untuk basyarun ni. Seorang manusia seperti kamu, dia mudah-mudah fi'il lah ni, sebab itu damir bersambung dengan isim. Dan yuha ni adalah fi'il mudhari' huwa majhul daripada perkataan auha. Di sini diwahyukan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya hanyalah aku seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan. Itulah beza, ya, Nabi Muhammad dia wahyu. Ila harfu jar, ilayya ni apa tu kita kepadaku, ni jawab majrur lah.
Dan an-nama seperti tadilah kafatun dan makfutatun ni kan, dan taukid sesungguhnya bahawa ilahu makna Tuhan, isim marfu' mubtada' lah ni. Ilahukum dia dengan damir antum, jadi dia mudhaf ilaih lah ni. Dan di sini ilahun adalah di sini kabar untuk apa tu mubtada' ilahu tadi kan. Tuhan hanyalah Tuhan, wahid, hanya yang satu. Dan kita lihat wahidun ni adalah isim nakirah marfu', dia adalah na'at kepada ilahun ni. Dia sama pattern ni kan. Dua-dua adalah isim nakirah marfu' di sini. So kita lihat kepadaku sesungguhnya bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Jadi Nabi Muhammad diajar Allah supaya tawaduk, dan dia seorang manusia tetapi baginda menerima wahyu dari Allah, iaitu seperti 4 cerita pemuda kafi, pemilik kebun, Nabi Musa dan Khidir alaihissalam dan juga Zulkarnain kan. Baginda tidak mengetahui perkara gaib jika tidak diberitahu Allah, iaitu Tuhan yang asa, yang tidak ada sekutu baginya. Fa ni adalah harfun istinaf, maka man ni adalah isim syarat dan dia mubtada' juga ni. Bila isim syarat kita akan ada ayat syarat. Ayat syarat kita kana ni, iaitu fi'il madhi huwa. Dia adalah dalamnya ada tasmi isim kana ya. Ni makna sesiapa yang adalah. Dan yarju ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada raja, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasim mabni dengan wa' tasukun takdirnya hum fi mali rafi'in. Mereka berharap. Liqa'a makna bertemu. Ini adalah isim mansub, dia maf'ul bih lah. Dan kita lihat rabbihi ni ada mudhaf ilaih lah, betul damir dengan isim kan, bertemu Tuhannya. So kita lihat di sini mubtada' ni man, kabar dia adalah ni, kana yarju liqa'a rabbihi. Siapa yang adalah mereka berharap bertemu Tuhannya. Dan juga kita ada isim kana tadi dalam perkataan kana, dan kabar kana tadi ni yarju liqa'a rabbihi. Mereka adalah mereka berharap bertemu Tuhannya. Fa ni adalah harfun rabitah dan jawab syarat. Dan kita ada jawab syarat lah lepas tu kepada ayat syarat sesiapa yang berharap bertemu Tuhan tadi kan. Ni dia punya jawab syarat ni, fal ya'mal amalan salihan. Hendaklah dia mengerjakan amal salih. Lam ni adalah lam amar lah. Sebab dia ya'mal ni dah jadi fi'il mudhari' majzum ni. Dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Amalan adalah isim nakirah mansub, maf'ul bih lah. Salihan adalah isim nakirah mansub, dia na'at kepada amalan ni. Dua-dua adalah isim nakirah mansub kan, jadi sama. Dan wa ni adalah harfun ataf makna dan. Kemudian dia mengerjakan amal soleh, dan la ni adalah harfun nahi, maknanya janganlah. Bila kata harfun nahi, selalunya dia akan memajzumkan fi'il mudhari' berikutnya. Jadi yushrik ni, patutnya yushriku kan. Ini adalah fi'il mudhari' majzum daripada asyraka, dan dalamnya tersembunyi fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Maknanya janganlah dia mempersekutukan. Dan la yushrik ni juga adalah ma'tuf, sebab tadi kita ada waw ataf sebelum ni kan. Jadi bila dia maktuf alai dia ni, fal ya'mal ni, iaitu hendaklah dia mengerjakan amalan, ni janganlah dia mempersekutukan. Jadi sama kan, fal ya'mal la yushrik. Dan bi ni adalah harfu jar makna dengan, dan ibadati ni beribadat kepada, ni isim majrul, dia ibadati rabbi, dua isim berkandingan jadi mudhaf ilaih lah. Apa tu, beribadat kepada Tuhan. Ini rabbihi, apa tu damir dengan isim, jadi lagi satu mudhaf ilaih di sini. Beribadat kepada Tuhannya. Dan ahadan dengan sesiapa pun, ahadan ahad satu kan. Isim nakirah mansub di sini, dan dia adalah maf'ul bih. Di sini Allah kata pesan, janganlah dia mempersekutukan dengan beribadat kepada Tuhannya dengan sesiapa pun. Itu kalau ingin mendapat balasan pahala yang baik, hendaklah kita mengerjakan amal saleh dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan apa-apa pun. Ya, so itu adalah ayat terakhir surah Al-Kahfi ni. So alhamdulillah kita telah menamatkan praktikal ke atas surah Kahfi yang merakamkan cerita pemuda Kahfi, pemilik kebun Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan Zulkarnain yang syarat dengan peringatan ke atas 4 ujian, iaitu ujian agama, harta, ilmu dan kuasa yang sememangnya dihadapi kita semua. Banyak iktibar dan pelajaran yang boleh diambil dari peringatan Allah, yang boleh membantu kita dalam menghadapi dan mengendalikan ujian tersebut supaya kita terus berada dalam keredaannya.
Sebenarnya pada saya antara pelajaran penting dalam surah Al-Kahfi ini adalah pertamanya kekuasaan Allah, iaitu kita perlu mengakui kekuasaan dan keagungan Allah. Kekuasaan menghidup dan mematikan, memberi kemewahan dan mencabutnya, mencipta dunia dan segala makhluk dengan kuasa mentadbirnya. Kita lihat matahari dan bulan beredar mengikut ketentuan Allah, mengikut perintahnya. Allah mengadakan hari kiamat dan juga hari pembalasan. Ya. Dan yang kedua adalah kita perlu berilmu. Kerana dengan berilmu dapat menjaga akidah seperti digambarkan dalam kisah pemuda Kahfi dan juga pemilik kebun. Juga kisah Zulkarnain yang dapat menyebar ilmu dan menegakkan akidah di tempat yang ditujui dalam pengembaraannya antara timur dan barat. Kita perlu sentiasa belajar terutama dari orang yang lebih berilmu walaupun kedudukannya lebih rendah. Seperti kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Whatever it is, ilmu Allah maha luas. Seperti Allah sebut, kalau lautan dijadikan tinta, tidak habis ilmu Allah ditulis, walaupun ditambah lagi. Jadi kita tak payah sombong. Ya. So, kalau kita lihat, yang ini yang membawa kepada poin ketiga kita, iaitu sifat tawaduk atau merendah diri. Dalam keempat kisah kita lihat Allah sangat menghargai sifat tawaduk ini. Pemuda kafir terpelihara akidah mereka kerana sifat tawaduk ini. Pemilik kebun yang kafir dimusnahkan kebunnya sekelip mata kerana kesombongannya. Nabi Musa AS seorang rasul mempunyai kitab Taurat, masih ingin belajar, dan kita lihat Zulkarnain diberi kekuasaan, begitu berkuasa, begitu gagah, tetapi meletakkan seluruh kebergantungan kepada Allah. Dan yang keempat, sifat kesabaran. Kita perlu sabar, kesabaran sangat penting dalam apa saja yang kita lakukan, termasuk untuk mencapai cita-cita. Sememangnya ia memerlukan jati diri yang tinggi, seperti yang kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Namun ia membolehkan pertimbangan dibuat dengan bijaksana. Dan yang kelima pada saya, kes kita perlu beramal soleh. Keikhlasan dan beramal semata-mata kerana Allah sangat dituntut supaya tidak sia-sia. Allah menegaskan pentingnya kita beramal soleh mengikut jalan yang betul. Paling utama tidak mempersekutukan Allah dengan apa-apa pun. Semoga Allah pelihara kita dari perbuatan syirik. Sesungguhnya hanya Allah yang maha berkuasa. Semua kisah ini ditutup dengan peringatan mengenai hari kiamat, pembalasan baik dan jahat. Kehidupan di dunia ini adalah sementara. Semoga pengajaran ini menjadi antara pedoman kita semua, terutamanya saya sendiri, dalam usaha menjadi insan yang diredainya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.